hari ini kita dimaklumkan, diberitahu, dan saya sudah tahu perkara ini lebih awal. Cabutan khas judi mereka telah tingkatkan 22 kali. 22 kali. Dalam keadaan COVID, dalam keadaan orang tak ada duit, dalam keadaan orang hilang pekerjaan, Kerajaan Perikatan Nasional untuk mereka mungkin kerana tak ada duit. Kerana kita tahu cabutan khas ini semua duit itu akan masuk kepada kerajaan. Semua duit-duit itu akan masuk kepada kerajaan. Kalau 22 kali sebulan, ini adalah sesuatu yang saya kira sangat-sangat menyedihkan. Dan disinilah kalau orang di dalam ni duk bersembang hebat sangat, duk bersembang orang PAS ni kononnya mereka lah pejuang Islam, maka tanya balik kepada mereka, kenapa zaman dulu kita boleh kurangkan dan akan mengurangkan kalau kita terus berkuasa, tapi sekarang meningkat kepada 22. Apa kamu semua tidak tengok ke semua itu? Sebab itu orang PAS jangan bersembang Islam lah. Kalau mereka ini adalah golongan-golongan yang pura-pura penunggang agama, cakap Islam bergegar-gegar, tetapi mereka tak mampu nak kawal benda yang mereka cakap dulu masa kita, ini judi, dulu arak, macam-macam. Sekarang mana? Mana kelang arak yang kamu kata dulu nak tutup itu? Yang kami tak boleh tutup katanya. Mana? Jadi janganlah. Sebab itu saya kata PAS tak layak mentadbir negara. Minta maaf. Yang mendengar kita punya live ini, bagi tahu kepada mereka, kalau itulah gaya pemimpin PAS hari ini jadi kerajaan, huru-hara mereka buat, kerana mereka tak ada pemikiran, pentadbiran macam mana nak selesai masalah. Mereka hanya pandai guna nama Islam saja, tapi mereka tak tahu pendekatannya real. Macam mana nak selesai sedikit, cara yang sesuai dengan realiti Malaysia dan sebagainya. Itu PAS. Ya. Jadi maknanya kita telah menegaskan, ya, kita punya stand bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya rasa lepas ini tak perlulah timbul. Dan saya nak tambah sikit tentang Grand Coalition ini. Saya nak tambah sikit tentang Grand Coalition ini dengan menyatakan bahawa konsep asal Grand Coalition ini tidak terbatas hanya kepada parti-parti politik. Kita kena faham, Grand Coalition juga melibatkan NGO-NGO. Grand Coalition juga menyebabkan kita kata sektor-sektor dalam masyarakat yang tidak politik tetapi punya pengaruh-pengaruh tertentu, sektor agama daripada pelbagai kaum, sektor pendidikan, sektor masyarakat madani, sektor ekonomi. Semua mereka ini perlu digarap kepada satu Grand Coalition. Bukan sekadar Grand Coalition dari parti-parti politik, dan itu salah satu daripada maknanya. Tetapi Grand Coalition yang mampu untuk mencapai hasrat yang saya ulang, iaitu sembuhkan negara, pulihkan demokrasi, tidak mungkin dilakukan oleh hanya Grand Coalition dari kalangan parti-parti politik. Ia melibatkan keseluruhan sektor sivil, keseluruhan sektor pendidikan, keseluruhan sektor agama, keseluruhan sektor ekonomi, untuk mereka bergabung tenaga dengan memahami satu sahaja, iaitu negara ini perlu disembuhkan daripada apa yang telah dilakukan sejak Februari 24 jatuhnya, rampasnya kerajaan ini telah melahirkan krisis politik besar yang kalau kita tidak sembuhkan negara akan menyebabkan 2021 mengheret kita kepada berantakan politik yang lebih hebat, mengheret kita kepada krisis politik yang lebih hebat. Oleh itu, Grand Coalition yang saya seru di dalam FB Live ini kepada seluruh rakyat Malaysia, bahawa jangan hanya serahkan kepada parti-parti politik, walaupun itu tugas dan tanggungjawab kita, tetapi orang ramai melalui sektor-sektor agama, sektor-sektor masyarakat madani, sektor-sektor individu yang berpengaruh dalam masyarakat harus bergabung tenaga untuk memastikan bahawa kita kena sembuhkan negara. Kita kena faham apa masalah yang kita hadapi. Maka sinergi antara sektor-sektor di luar politik ini akan memberikan suntikan kepada parti-parti politik untuk memastikan
tuntutan dan kehendak menyembuhkan negara, itulah yang diutamakan. Pulihkan demokrasi, itulah yang perlu diutamakan. Dan orang politik jika dibiarkan tanpa satu sinergi, satu keseragaman antara sektor yang saya sebutkan tadi, kita khawatir akhirnya yang politik kekal dengan cara politiknya, yang di luar kerangka politik akan terus kekal dengan caranya. Sebab itu saya menyatakan Grand Coalition yang saya ingin lontarkan kepada rakan-rakan pada malam ini, dan saya harap rakan-rakan menyambutnya dengan semangat tahun baru 2021. Kita pusing satu Malaya, kita pusing seluruh negara untuk kita sebarkan kempen hashtag sembuhkan negara, hashtag pulihkan demokrasi. Hanya dengan cara ini rakyat akan kembali percaya kepada institusi politik. Rakyat akan kembali percaya kepada pemimpin-pemimpin parti politik, kerana ia adalah usaha yang melibatkan kedua belah pihak. Bukan hanya satu pihak dari parti politik yang akhirnya orang-orang yang di luar sana akan melihat ini satu lagi episod akan berlaku. Ini satu lagi episod yang akan berulang. Maka yang lebih utama, jangan lupa, berapa kali saya ulang, krisis terbesar yang dihadapi hari ini ialah kemerosotan kepercayaan rakyat kepada institusi pemerintahan dan juga institusi politik. Ini menyebabkan ini juga melibatkan parti-parti politik yang lain. Melibatkan UMNO, melibatkan PAS, melibatkan Bersatu, melibatkan MCA, MIC, Warisan, GPS, semua ini. Oleh itu saya kata, orang politik tak boleh hanya seronok bercakap tentang apa saja Grand Coalition kalau mereka tidak melibatkan rakyat. Sebab itu saya punya azam yang tinggi di dalam tahun 2021 yang akan datang, dan ini membawa kita kepada point landing kita, yaitu saya menyatakan 2021 dengan semangat yang kita pelajari daripada tahun 2020, pengkhianatan, pembelotan, langkah-langkah yang menjadi huru-hara negara kerana perangai orang-orang politik yang berkuasa dan ingin terus berkuasa tanpa melihat kepentingan yang besar lagi. Maka semua pengajaran ini memberikan kita masuk 2021 satu langkah besar yang perlu diambil oleh parti politik dan seluruh rakyat Malaysia. Bergabung dengan Grand Coalition ini bermakna ajak rakyat dari sektor-sektor yang saya sebutkan tadi untuk memahami ini dia tugas utama kita tahun 2021. Tugas memulihkan negara, memulihkan demokrasi, menyembuhkan negara yang luka, sakit, cedera, remuk kerana perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab di atas nama kuasa. Kononnya nak sejajar politik, tapi main isu perkauman, main isu kebencian kaum, dan hari ini mengekalkan kuasa di atas habuan-habuan yang mereka sogok kepada pendokong-pendokong mereka. Ini tidak boleh dibiarkan berlalu. Kesemua mereka perlu dipertanggungjawabkan. Dan pada waktu yang sama, kita perlu menyembuhkan negara. InsyaAllah tahun 2021, kempen besar-besaran melibatkan semua pihak, sektor agama dan sektor madani, masyarakat madani, sektor individu-individu berpengaruh, sektor semua pihak yang mau melihat masa depan negara, berbagai kaum, berbagai agama, berbagai bangsa, berbagai keturunan dari Sabah dan Sarawak. Ayo sama kita gerakkan. Inilah semangat tahun 2021 yang akan kita tempuh sehari dua ini untuk kita jadikan tema besar kita dan sebarkan di mana saja kita pergi. Hashtag sembuhkan negara, hashtag pulihkan demokrasi, hashtag heal the nation, hashtag consolidate democracy. Ini cita-cita bersama kita, sebarkan, war-warkan. Tahun 2021 saya yakin, saya punya satu optimisme. Dalam apa juga kemelut yang kita hadapi dari krisis pandemik maupun krisis politik, saya masih optimis, saya masih punya harapan yang cerah. Satu hari kita pasti berjaya untuk menyelamatkan negara dan sembuhkan negara ini. Kerana saya yakin
Kerja besar ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang politik semata-mata seperti saya, rakan-rakan yang lain. Tetapi ia mesti digabungkan dengan grand coalition yang sebenar-benarnya, yang melibatkan NGO, individu dan sektor-sektor berbagai untuk bangkit bersama. Dan kita akan jelaskan satu persatu. Tahun 2021 nanti adalah kebangkitan rakyat untuk sembuhkan negara, insya Allah. Jadi saudara dan saudariku sekalian, saya berakhir di sini karena saya janji hanya sejam saja, ini dah pun dah lebih 10 menit. Dan terima kasih atas komen-komen anda, terima kasih di atas like anda, terima kasih di atas sokongan-sokongan anda. Macam saya kata, bila saya sudah mula berbicara, maka saya tidak dapat untuk berinteraksi dengan semua pihak dan saya tidak dapat untuk kita kata bertanya khabar semua orang. Apa yang mereka katakan di sini daripada kata-kata sinis, biarkanlah mereka menelan kata-kata itu. Kerana mereka langsung tidak memikirkan apa yang kita bercakap di sini. Biarlah mereka dengan khayalan mereka, habuan-habuan mereka, biarlah mereka dengan kita kata Perikatan Nasional yang tidak nampak keperluan ini, melainkan hanya untuk mengekalkan kuasa mereka. Jadi terima kasih atas kesudian anda dan jangan lupa untuk mengikuti perkembangan semasa. Kita telah bicara tadi isu kartel dan saya telah beri pandangan dan pendapat saya. Kita telah bicara tadi isu pasca konvensyen amanah dan termasuk dalamnya kita menceritakan tentang sikap kita yang setia dengan rakan dan akan terus membina rakan-rakan yang lain. Dan yang ketiga ialah harapan 2021 sebagai pengajaran 2020 itu memberi semangat dan suntikan pada kita di sebalik apa saja penderitaan, di sebalik apa saja kucar kacir yang berlaku. Saya yakin kita ada masa depan bersama. Hashtag sembuhkan negara, hashtag pulihkan demokrasi. Selamat malam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru.